Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya benar-benar berjayalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dengan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ciri-ciri yang besar. Pertama sekali ialah orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang mereka. Lagi pula orang yang berpaling daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan hati dia mengingati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang beriman yang benar-benar berjaya ni ialah orang yang mengeluarkan zakat dan mereka menjaga kemaluan mereka daripada terjatuh perbuatan yang keji seumpama zina dan sebagainya. Melainkan kemaluan mereka tu mereka tunaikan hak mereka di atas isteri-isteri mereka ataupun hamba-hamba milik mereka. Kerana itu tidak menjadi satu kekejian bagi mereka. Maka barang siapa yang mencari selain daripada tu, maka mereka tu sebenar-benarnya orang yang melampaui batas. Lagi orang-orang yang beriman itu ialah orang yang menunaikan amanah dan menepati janji mereka. Lagi pula orang yang beriman benar-benar berjaya ialah orang yang menjaga sembahyang mereka. Mereka itulah orang yang mewarisi syurga Firdaus dan kekal mereka di dalam syurga Firdaus. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya yang berbahagia Kolonel Teknologis Hamidi bin Achin, Komandan Institut Komunikasi dan Elektronik Tentera Darat, yang berusaha Lieutenant Kolonel Syamsuddin bin Ahmad, Ketua Jurulatih. Gitu juga ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, pegawai-pegawai, anggota tentera dan muslimin muslimat. Ada muslimat kan? Tak nampak muslimat. Oh, duk joget tu. Susuk sikit dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama hamba sapa di Masjid Tariq bin Ziyad, di Sungai Besi ni. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ni termasuk majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat dengan keampunan daripada segala dosa-dosa yang kita tanggung selama ni. Amin ya rabbal alamin. Amin tu mudah-mudahan tu amin. Kena doa tu dia panggil doa. Fok kita ni kalau doa ni Allahumma rabbana baru amin. Kalau tu guru ke siapa kata mudah-mudahan kita semua pakai nganga. Tak bunyi Allahumma rabbana pun kata. Doa apa? Tu dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan dia panggil. Pada lafaznya khabar,
Jadi semula-semula kalau tu email kau siapa kata mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam syurga bighairi hisab. Amin. Amin. Doa tu. Jangan nanti bunyi Allahumma rabbana bawa amin. Itu pun dia panggil doa. Apa doa? Gapo dia doa ni? Doa-doa ni kalau dalam kitabnya dibahas talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Minta sesuatu daripada kita pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi di atas wajah merendahkan diri dengan niatnya ibadah. Itu dia panggil doa. Dah. Tak sama dengan amar, perintah. Kalau perintah ni talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takalluf wa ta'addud. Minta tuntut sesuatu daripada atasan kepada bawahan. Macam ni ni Colonel Hamidi, Lieutenant Colonel Syamsuddin, orang atas ni dia suruh buat apa tu dia panggil perintah. Kita pun selalu dah lah kena taat dah lah. Tak boleh nak apa tu kerana daripada atas ke bawah dia panggil apa? Amar, perintah. Atas wajah apa tu? Atas jalan apa? Ala wajhi takalluf. Atas jalan nak memberati di atas kita wa ta'addub dan mengajar. Sebab Tuhan aqimus solah wa atuz zakah. Daripada pihak tinggi martabatnya itu Tuhan kepada kita hamba yang rendah martabatnya. Itu dia panggil amar, perintah. Ibu bapa kita suruh kita pergi basuh kereta ke apa saja, itu dipanggil amar. Sebab ibu bapa kita pangkatnya tinggi daripada kita, kita anak rendah daripada ibu bapa kita. Perintah dia panggil. Bukan ayah suruh kita tolonglah pergi basuh kereta. Berat tu ayah tu, dah ayuh tu. Kalau ayah tu suruh apa macam mana? Long basuh kereta tu. Kayak gitu. Daripada atas ke bawah. Kalau sama peringkat itu dipanggil iltimas. Iltimas dalam kaedah bahasa Arab dia panggil iltimas. Minta tolong daripada hak sama satu peringkat. Kalau hak tinggi ke bawah dia panggil amar, perintah. Daripada bawah ke atas dia panggil doa. Minta juga dengan makna doa. Tu. Cuma kalau dengan Allah Ta'ala kita minta tu dengan makna niat ibadat. Bukan niatnya Tuhan tak tahu, bukan. Jangan i'tikad gitu. Dah orang tanya, pasal apa awak ni doa panjang-panjang sangat ni? Dia kata kena doa panjang lah. Kalau tak minta panjang-panjang Allah tak tahu pula kita nak apa. Kafir selalu siapa yang i'tikad lagu tu dah. Jangan. Kita minta dengan Tuhan tu bukan Tuhan tak tahu. Tak sama kita minta dengan bos kita, dengan ketua kita, dengan ibu bapa kita. Memang dia betul-betul tak tahu. Kita minta dengan Allah Ta'ala ni bukan kerana Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala Maha amat mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kita. Bahkan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang ada dalam batin hati kita yang kita sahaja tahu, manusia tak tahu. Sir dia panggil. Pak telitah dalam hati itu dia panggil sir. Sir ni batin bagi batin bagi batin bagi hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, banaitu fi bani Adam qasra. Aku binakan anak Adam ni mahligai. Jadi kita manusia ni ialah mahligai sebenarnya, istana. Sebab apa? Sebab kita lah makhluk yang mengimarahkan dunia ni. Lembu, kuba, ayam, itik, gajah, rimau tak ada buat bisnes, buka supermarket, gedung besar-besar atau jadi tentera apa ada. Tak ada. Orang belakangnya. Manusia. Walaupun tubuh halus kecil begini, alam dunia ni di bawah rentahan dia. Itu manusia sebagai istana. Binaan Allah. Itu binaan Allah. Masjid ni binaan manusia. Binaan Allah juga, tapi lalu kok tangan tukannya manusia. Tapi manusia sendiri Allah yang buat. Banaitu fi ibni Adam qasra. Aku
Aku jadikan anak Adam tu seperti mahligai. Wa fil qasri sadra, pada mahligai itu adanya dada. Wa fi sadri qalba, di dalam dadanya ada jantung. Wa fi qalbi fuada, di dalam jantung adanya fuad, batin bagi jantung. Wa fil fuadi syaghafa, dalam fuad itu ada syaghaf. Wa fi syaghafi lubba, di dalam syaghaf ada lubuk sanubari bagi hati. Wa fi lubbi sirra, di dalam lubuk bagi itu ada sir. Sir tu batin bagi hati. Orang lain tak tahu, kita tak tahu. Allah Maha mengetahui apa hak terkandung dalam sir kamu. Wa akhfa, dan benda hak lebih halus daripada sir, lebih tersembunyi daripada batin bagi hati, iaitu sir. Akhfa dia panggil. Yang ni benda hak kita tak tahu nak kelitah apa lepas ni. Kita tahu tak nak kelitah apa ni? Tak tahu. Nak makan nasi kabu ke, nak makan cana ke, tahu lepas ni berapa minit? Tak tahu. Allah Maha mengetahui sedia kala lagi. Itu dah. Jadi kita minta doa dengan Allah Ta'ala, itu bukan dengan makna Allah Ta'ala tak tahu, bukan. Allah Maha mengetahui. Lepas tu dah Tuhan Maha mengetahui, kenapa kena duk minta lagi? Allah suka kepada hambanya yang menzahirkan sifat kehambaan. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku nescaya aku perkenan. Bahkan Tuhan marah kalau kita nyombong, tak mau minta dengan Tuhan. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah murka siapa yang tinggal minta dengan dia. Assalamualaikum, lopak selalu kau kera gitu ni. Tak ada Allahumma rabbana gitu ni. Paling korek Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu pada dah. Paling korek. Yang itu lopak. Man lam yaqra al-wiri kal kiri, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang tak berbaca wirid, maka hidupnya seperti kera, melopak selalu. Assalamualaikum, lopak selalu dah. Rugi, sia-sia umur. Hikmat Tuhan jadikan kita ni sebagai manusia ialah untuk jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmat. Apa hikmat Tuhan buat kita manusia? Liya'budun, dia panggil lam ta'lilil hikmah. Tuhan ni buat gapo sekara bukan ada macam ahli politik kita, bukan ada gharak, tujuan keuntungan yang kembali pada Tuhan. Kalau ahli politik kita tu dia buat apa-apa mesti ada tujuan. Jala global kat dengan 3 tahun tiba-tiba tak baru. Cara tu nak pelihara raya tu ni. Ada tujuan keuntungan yang kembali kepada diri dia. Tuhan bukan lagu tu. Lepas tu tak utuh apa klik ke Tuhan, sia-sia kerja Tuhan. Tidak. Gharak keuntungan, gharak tu dipanggil tujuan keuntungan kembali kepada Tuhan pun tidak. Tuhan buat perkara tidak sia-sia pun tidak, sia-sia pun tidak. Lepas tu di celah itulah dipanggil hikmah. Ada hikmah. Apa hikmah Tuhan buat kita sebagai manusia? Liya'budun, supaya kita ibadat pada Allah. Itu terjemah betul-betul dulu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, liya'budun dengan makna liya'rifun wa ya'budun. Ai liya'rifuni wa ya'buduni. Wa ya'budunani. Kenal aku dan jadi hamba hanya kepada aku. Itu tadi. Apa pengurusi majlis buka kata tadi. Itu munajat daripada Syekh Abdul Qadirul Jailani. Ilahi, hi Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tepat tuju hatiku. Waridhaka matlubi, redamu hak aku tuntut. Reda ni makna Tuhan setuju. Tuhan setuju perbuatan kita tu, Tuhan setuju, dia panggil reda. Makna bagi qabul ialah reda Allah bisyai' wa isabatu alaih, dia panggil.
Tuhan terima amalan kita ni dengan makna Tuhan setuju sesuatu yang kita buat dan dibalas pahala kerana kita buat sesuatu tadi. Itu dia panggil qabul. Wa ridha ka matlubi. Redamu, setujumu hak aku tutup. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Anugerahkan kepada aku kenal engkau dan cinta kepada engkau. Ma'rifataka wa mahabbataka. Makrifat dulu baru cinta. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya cinta, pokoknya kenal, buahnya cinta. Itu kata pepatah Arab, orang tua-tua Arab. Orang tua-tua Melayu pun ada juga. Tak kenal maka tak cinta. Itu. Jadi kena kenal dulu baru ada mahabbah. Maka hak terpenting sekali sebelum ibadat nak jadi hamba kena kenal siapa Tuhan. Itu ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Kami tak minta dengan mu rezeki makanan berapa dah. Sebab apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah sang pemberi rezeki. Kalau kita boleh menyawa, boleh menapah sehari 24 jam ni, kita tahu tak napah kita ada berapa? Ada siapa dia bila? Maka duk menapah sok-sok betul jelah. Tak ada duk kira. Betul tak? Ada hak kira sini. Acuk kat tangan. Nampak segok-segok lakon, dah semak-semak lakon. Napas sendiri tak tahu berapa. Imam Ahmadus Sawi. Imam Ahmadus Sawi ini Syekhul Azhar. Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Pensyarah, pembuat hasyiah bagi tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini mana tafsir yang ditafsirkan oleh dua ulama namanya Jalal. Satunya Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian tak sempat siap meninggal dunia, disambung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua orang ni dipanggil Jalalain. Adapun Jalaluddin Hasan itu tak masuk. Itu pelakon bukan pentafsir dah. Kemudian dibuat hasyiah di atas tafsir tadi oleh Imam Ahmadus Sawi Al-Maliki Syekhul Azhar. Tok guru nombor 1 di Azhar zaman dia dulu. Dia kata dalam kitab Syarah Jauharatut Tauhid, Syarah ala Jauharatut Tauhid, Syarah As-Sawi ala Jauharatut Tauhid, sehari 24 jam setiap manusia ni bernafas tak kurang daripada 124,000 nafas. Seduk hembuh. Oh, you tahu mana ustaz? Tahu tanya dia, dia tulis gitulah kita. Mana aku tahu? Mana ya bila lah aku? Ya bila nafas sehari. Sebab apa? Nikmat. Kata nikmat yang boleh menafas. Tak ada hak terak, hak lemah. Lelah kau tak boleh menafas. Ada biasa. Orang hak biasa kena penyakit lelah tak boleh menafas ni kah? Tanya dia. Berapa besar harga boleh menafas? Tak boleh nak bayar. Nikmat. Kita ni tak berasa nikmat, muka tak ada penyakit lelah. Nafas tu gak pekubah. Ada itu ni. Pebadok gitu. Ada itu ni. 124,000 sehari kita bernafas. Kalau takdir dalam sehari tak cukup 104,000, Tuhan kata stop. Sudah. Pakai mati kau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un situlah. Tu nak ayat kata nafas ni nikmat besar tapi kita tak berhati tengok. Tak syukur di atas nafas kita. Membuang nafas kita dengan tempat yang sia-sia. Apatah lagi membuang nafas kita dengan perkara-perkara yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi berat. Tu rezeki. Nafas tu sendiri rezeki. Sehat tu badan tu rezeki. Makan minum kita rezeki. Apa yang diberi milik sementara kita tu ialah rezeki. Sehingga rezeki ni kata Imam Al-Ghazali ada 4 ketiga rezeki. Rezeki maksum 1, rezeki mau'ud 2, rezeki mamluk 3. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi ada 3 jenis. Pertama dipanggil rezeki maksum, dipanggil rezeki yang telah dikismah, dibahagi. Setiap kita ni
Ada banyak mana makanan hok masuk dalam mulut kita, jatuh perut kita, diproses jadi tenaga, jadi darah, jadi apa lagi, jadi hapah tahib gapo semua. Tu ada siap dah. Air hok masuk tubuh kita ada berapa liter berapa, siaplah kau dah. Tu dia pergi rezeki maksum. Rezeki ni tak boleh kita nak pakat dengan orang lain, tak boleh. Memang tertentu untuk kita. Dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata atas muka bumi ini melainkan sudah Tuhan kismah, Tuhan bahagi siap-siap dah rezeki bagi dia. Hak ni tak mati selagi mana ada. Selagi mana ada tak mati. Kalau mati, dah habislah rezeki dia. Tu rezeki maksum dia panggil. Nak rezeki ni bukan hak Allah Taala suruh kita infak, sedekah ke zakat, tidak. Nasi masuk perut kita tak kena ambil bagi kau ke? Tak boleh. Ada lagi rezeki dia panggil rezeki mau'ud, dia panggil rezeki yang dijanji oleh Allah Taala. Mana? Contoh seperti ayat tu saya kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tahu ayat apa? 1000 dinar lah, tahu lalu dah. Ada mau buh leverin tak atas TV sikit atas sikit pada TV. TV tengok semua, ayat tak ada nak tengok tu bahaya. Ayat 1000 dinar orang duk panggil tu ayat 1000 dinar tu kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwalah ia akan Allah, maka Tuhan akan buat tepat keluar dia daripada kepayahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan bagi rezeki daripada pintu yang dia tak suka-suka. Dia tidak menyangka kata dapat. Itu dia panggil rezeki mau. Dan rezeki ni pun tidak Allah Taala suruh kita sedekah, infak, jangan. Hak ni banyak sangat orang lain ni. Dia mari jumpa dengan ustaz. Ustaz, tolonglah semaya hajat. Minta Allah Taala kabullah projek saya ni besar ni. Juta-juta je kata ni. Kalau boleh projek ni lulus ke pondok ustaz tu selesai je, mesej je. Tolonglah semaya hajat. Dapat senyap right tu. Tak jumpa atas hidung lah. Sebab apa? Sebab dia pergi berjanji dengan rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud ni jangan duduk nak sedekah, jangan. Biar jadi mamluk kita dulu. Tak sedap cakap selagi mana tak dapat. Duk janji tu janji ni. Lalah bila dapat senyap, gaib, awak tak kenal. Ustaz ke dah? Maaf tak kenal saya. Tak kenal dah. Padahal hari-hari mesej telefon, semaya hajat dak malam ni ustaz. Tolonglah. Insya-Allah dapat hak ni. Sudah. Bila dapat lesak ghaibal ghuyub. Tu tengok. Hak ni bukan hak Allah Taala suruh kita infak. Lepas tu hak tu yang kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah rezeki yang kami beri pada kamu sebelum kamu tiba kematian. Rezeki mana? Iaitu rezeki mamluk, rezeki hak milik kita, hak kita pegang sementara hidup. Walaupun seria, walaupun doya, walaupun sikit. Hak ni, hak milik ni, hak kita masuk tabur masjid ke apa, walau seria pun hak milik kita. Lillahi ta'ala. Hak ni lah hak jadi bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanah untuk tuainya negeri akhirat. Tu rezeki dia panggil. Jadi hikmat Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni ialah pertamanya supaya kita kenal Tuhan, dan kita usahakan diri kita supaya jadi hamba hanya kepada Tuhan. Tu pas lagu mana nak jadi hamba hanya kepada Tuhan? Tidak ada jalan lain selain daripada jalannya mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi dengan kita ni 1400 tahun lebih jauh dah tinggal. Jangan duk rasa kita ni sahabat Nabi, tepek dengan Nabi, jauh dah kita ni dengan Nabi. Pas nak ikut lagu mana ustaz Nabi ni? Nabi meninggalkan para pewaris dia. Siapa para pewaris dia? Ahlul waris dia panggil. Hak makan saka Nabi.
Ahlul waris hok boleh pakai saka. Nah, orang hok bukan ahlul waris tak boleh pakai saka. Contoh kalau kita mati, kita tinggal harta pusaka, siapa hok boleh makan harta pusaka kita atas jalan fardu ataupun atas jalan asabah? Ahlul waris kita lah. Tak orang daripada Bosnia, daripada Amerika mana, daripada Algeria mana nak mari tutup harta pusaka kita, tak kena-mengena kita. Tentu dah ahlul waris kita. Maka al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Ya Arak, dia tak sebut RM lah sebab dia bukan orang Malaysia. Kita RM, ringgit Malaysia. Kalau Arab dia panggil dinar, dirham. Bapa dia panggil duit, harta dia tu dinar, dirham. Dinar. Supaya orang hok pegang dinar ni ingat kau neraka. Nar. Dinar. Sini. Neraka tu belakang tu. Nah, tak kena cara usaha dapat dia, tak kena cara belanja. Usaha nak dapat dinar kena, tapi belanja tak kena, tak boleh cakap. Usaha pun kena, belanja pun kena betul. Baru selamat daripada nar, neraka tu. Panggil dirham. Pasal apa panggil dirham? Sebab hammun belakang tu hampa. Gitu hampa betul tak? Hampa tak? Hampa. Hok juta orang berapa kalau mati orang kambuh sekali dengan piti-piti harta dia sekali ke? Tak kambuh sekali. Poket kain kapal pun tak buat, tinggallah 50 ya awak beli rokok suria ke berapa di alam barzah tu. Tak ada. Tak laku selesai habuk. Tak laku selesai habuk, hampa. Itu. Sebab tu seorang raja yang soleh zaman itunya, dalam Quran Allah Ta'ala rakam cerita dia ada beberapa tempat, antara lain adalah suratul Kahfi. Namanya Iskandar, gelarannya Zulqarnain. Zulqarnain artinya yang mempunyai dua tanduk. Itu nama harfiah terjemuh dalam bahasa Melayu, Zulqarnain yang mempunyai dua tanduk. Lepas ramai duduk pakai dua tanduk ni, gitu. Ada atas kepala dia tanduk gitu. Kalau ada tanduk lagu tu bukan orang, lembu dok pokubah, dak buat atrometaro dak tu ni. Bukan makna dua tanduk tu ada tanduk atas kepala gitu, salah tu pakai lagu tu. Sampai budak-budak dulu pakai kita duk pakai lagu tu. Raja Iskandar Zulkarnain ada dua tanduk atas kepala, pelik sangat raja ni dak tu ni. Dengan keturunan kubah ke apa. Makna Zulqarnain ini arti yang mempunyai dua tanduk, yakni yang memiliki dua wilayah kekuasaan yang sangat besar. Mana? Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. Zaman dia jadi raja tu, dia menguasai timur dengan barat. Lah ni ada tak orang menguasai timur barat? Tak ada. Tak ada KJS boleh kuasai timur barat ni. Hak kuasai timur tidak barat, hak kuasai barat tidak timur. Duk perang Amerika dengan China bagi nak kuasai ekonomi ke berapa kau dak ni. Tak ada kuasai. Dulu ada seorang raja, dia belaka, milik dia belaka di bawah jajah ta'alluq dia belaka. Mana? Timur dan barat. Hingga digelar dia Zulqarnain, yang mempunyai dua tanduk, yakni yang memiliki dua kekuasaan wilayahnya, timur, masyriq wal maghrib. Tapi saat dia nak meninggal dunia, dia pesan kepada memanda menteri dia, kalau beta mangkat, nak bawa jenazah beta pergi tanah di perkuburan perkuburan tu, jangan dia panggil tutup sepenuhnya keranda tu, jangan tutup sepenuhnya. Lepas tu lagu mana tuanku? Bagi tangan beta ni keluar dua belah begini, kut celah keranda tu. Bagi tangan tu tubik begini. Bapa tu nanti rakyat kata apa pula menteri tak hormat ke jenazah raja ke apa. Dah. Aku nak supaya rakyat jelata ni tahu, ambil iktibar. Aku sebagai raja yang memiliki timur barat jajah ta'alluqnya, tapi bila saat aku mati, kharajtu minad dunya bila syai'in.
Aku keluar daripada dunia ni tanpa membawa apa-apa. Itu lagu tu kan. Itu orang soleh tu lagu tu lah. Walaupun saat dia nak mati pun tetap dia masih lagi nak bagi mau'izah, peringatan kepada manusia yang lain supaya ingat pada negeri akhirat. Kita ni kalau cerita pasal hukum halal haram ke, pasal kematian ke, pasal iman ke, pasal akidah ke, pasal agama lah senam, sekejap boleh lah. Kalau lama-lama bahasa panas punggukat lah. Tu tanda kitanya umat akhir zaman. Kan Nabi sebut dalam hadis, yushiku alaikum tatada'a akala ta'ala qasa'atiha, selagi akan mengurumuni kalian semua oleh musuh-musuh kalian seperti orang yang mengurumuni makanan pada talam. Itu Nabi sebut. Lalu sahabat tanya, min qillatina yauma idzin hadza ya Rasulullah, adakah kerana kami itu sedikit pada hari tersebut ya Rasulullah? Bapa siapa supaya kena kerumung tu kami sikit? Rasul kata, la, tidak, bal antum kathir, bahkan kalian tu ramai. Walakin kagusain fil bahri, akan tetapinya walau ramai seperti buih di laut. Pasal apa tu ya Rasulullah? Rasulullah sebut dua, hubbud dunia, cinta perut pedah kita pada dunia, wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut ni bukan takut mati. Salah orang terjemah gitu. Adakah ada semua cinta ke dunia, takut mati lah. Mu berani sangat ke mati? Cuba tanya dia. Semua orang takut ke mati ni. Kau berani? Kita duduk sama, Allahumma tawil umri ya Rabb, ya Allah panjangkanlah umur aku ya Allah. Pasal apa? Orang takut mati lah. Banyak perkara lagi tak selesai hidup ni. Nak buat kerja tu, nak naik pakak lah, nak itulah, nak beli kereta baru lah, nak buat rumah baru lah, nak bini baru lah, macam-macam lah. Banyak perkara tak selesai. Ni nak masuk tahun baru ni. Tajuk malam ni tahun baru nak kiranya. Hamba ni payah sikit ceramah ikut tubik mulut gitu tak? Payah beri tajuk. Suka hati je nak kecek berapa. Sebab tu tauliah hamba mengajar tu tak ada ceramah. Tauliah hambanya baca kitab. Sebab ceramah ni tak tahu nak berik mana, tak tahu nak mula mana, ikut tubik mulut. Alah kali letih ke diri hamba sendiri. 2 jam, 3 jam, sudah. Pakai seluk gitu. Tapi mujur Ustaz Fakhrul ayat dah. Pukul 9 boleh lah Ustaz berhenti. Selesai masalah. Mujur dia ayat dah pukul 9 berhenti. Kalau tak ayat tak tahu pukul berapa boleh berhenti kecek ni. Jadi sebab tu ambil tauliah tu, ambil tauliah baca kitab. Senang. Jarang dah nak ambil ceramah. Sebab kalau baca kitab ni dia ada stesen dia. Lepas isyak sikit dekat siapa ada stesen wallahu a'lam, jadi tak lama. Kalau ceramah dekat lagu ni ikut dia tubik mulut, tak tahu nak kecek gapo pakai tubik gitu, kita tengok gilah kena kodok kata tajuk tu. Banyak perkara tak selesai kan, kita takut nak mati ni. Bahkan Tuhan kata wala yatamannaul maut, jangan kamu bercita-cita nak mati, jangan duk khayal aku nak mati, jangan apatah lagi bunuh diri kau lagi barok. Malaikat mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah tu jauh lah. Mana? Iaitu jihad fi sabilillah. Ni ke bakat tentera ni? Bakat tentera ke ni? Bakat tentera lah ke ni? Kau bukan? Tentera semua ni? Jaish, dalam bahasa Arab panggil jaish, tentera. Bakat tentera tahulah. Kalau zaman lah ni tak ada lagi perang. Amin tak jauh. Tu tentera ni pertahanan, bukan menyerah lah kitanya. Islam pun ajar kita tidak menyerah. Al-jihadu fi sabilillah dengan mana ad-difa'ul watan an a'da'illah. Itu maksud jihad fi sabilillah. Tu dah. Jangan kita faham jihad fi sabilillah ni pergi bom orang tu, pergi tembak orang ni, pergi serang situ. Itu salah tu. Salah faham gitu tu. Jihad fi sabilillah ni bukan pergi bunuh orang tu, bunuh orang bukan. Tapi mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, mempertahankan negeri daripada musuh Allah. Musuh Allah ni tak semestinya orang bukan Islam. Kena ingat, hatta orang Islam yang merosakkan citra Islam itu musuh Allah. Itu tentera ni tak ada janggut, betul tak?
Yang ada janggut tentera. Mana boleh simpan janggut. Nah. Mana boleh pakai serbai, boleh pakai serbai. Lihat ni. Yang pakai baju celoreng dia gitu ya. Nah, tapi dia sedang mempertahankan negara daripada sekumpulan yang berjanggut panjang, yang pakai serbai, yang pakai jubah. Nah, di atas nama Islam, jihad. Kenapa? Ini negara demokrasi, kafir dia kata. Kita kena tegakkan daulah Islamiah. Nah, lancar serangan ke dalam negeri sendiri, dibom sana sini. Maka hak mana hak syahid di jalan Allah kalau mati? Tentera kita hak Islam, hak tak berjanggut, hak pakai baju celoreng. Hak ni pakai jubah, pakai serbai ni. Dah, itu mati katak saja. Nah, sebab apa? Sebab dia mengganggu keamanan negara. Dalam Islam, keamanan nombor satu, kesejahteraan nombor satu. Sebab tu setiap kali nak masuk bulan yang baru, tahun yang baru, Nabi SAW dengan para sahabat dicerita dalam hadis, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, begitu juga Al-Haythami dalam Majma'iz Zawaid, an Hisham an Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu qala, diriwayat daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, dia cerita, kana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi SAW yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamul Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatis sanatu aw asy-syahru. Sahabat Nabi mempelajari doa ini dengan Nabi seperti mana mereka mempelajari Al-Quran dengan Nabi. Bila masuk bulan baru, tahun baru. Jadi bulan baru, tahun baru pada zaman Nabi itu belum ada lagi hijrah, belum ada lagi kalender takwim hijrah, tak ada. Zaman mana ada takwim hijrah ni? Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu taala anhu. Zaman Nabi tak ada takwim hijrah. Zaman Abu Bakar tak ada lagi. Sebab Abu Bakar ni radhiyallahu taala anhu, dia duk sibuk duk orang panggil membanteras golongan riddah, murtad. Tak sempat orang panggil nak luah ke orang panggil wilayah Islam. Zaman Sayyidina Umar ni wilayah Islam terbuka. Pah ke Mesir, pah ke Parsi, mana dah itu ni, jauh dah terbuka. Akhirnya banyak surat-surat yang sampai daripada gubernur-gubernur, menteri besar sampai atas meja Tok Agong zaman tu kan. Khalifahnya Sayyidina Umar lah, Amirul Mukminin, ketua orang mukmin dia kata. Tak tahu bihak bila. Sama berlaku 12 Rabiul Awal, 13 Jamadil Awal, hak tu lah. Tahun bila tak tahu. Start situlah Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabat, buat takwim khas untuk umat Islam. Dikira tahun hijrah pendek. Hak kita nak masuk dekat ni minggu depan ni, hak ni bukan tahun hijriah, tahun Masihi dia panggil. Dikira permulaan lahirnya bahasa Arab kata Isa alaihi salam. Orang putih panggil Jesus Kristus. Jesus Kristus. Tak tahulah dia mau panggil lagu tu. Dia mau panggil lagu tu. Wallahu a'lam. Sebab tu dipanggil Masihi. Apa? Dikira tahun kelahiran Al-Masih Isa bin Maryam. Isa anak laki-laki Maryam. Sebelum pada tu lagi dia panggil tahun SM, dia panggil sebelum Masihi, 100 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi Isa. Ada kalender, ada juga kalender dia panggil kalender sebelum Masihi 100 tahun. Kalender ketika lahirnya Nabi Isa, dikira lahirnya Nabi Isa dipanggil Masihi sampai sekarang. Artinya kita jarak Nabi Isa lahir itu 23 ribu tahun dah antara kita dengan Nabi Isa kelahirannya, kalau benarlah orang panggil itu kelahiran Nabi Isa. Jadi orang Arab ketika itu adanya tahun gajah. Jadi walaupun tak ada orang panggil tahun Hijriyah, tapi ada kalender lain untuk orang Arab guna, iaitu tahun gajah, iaitu dikira orang panggil peristiwa bunyi dah ingat dah peristiwa dah, ingat dah, takut tubik cerita lain pula ni.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف. Nah, jadi peristiwa tentera bergajah tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Nah,
Jadi barangkalinya ketika tu umat Islam guna tahun tu, setiap kali masuk bulan baru atau tahun yang baru, para sahabat Nabi dengan Nabi SAW berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasyaitan. Allahumma ya Allah ya Tuhan, adkhilhu alaina, masukkan bulan ini, tahun ni baru ni, alaina ke atas kami, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Tengok, Nabi tak kata bil imani wal amni, bil amni wal iman, wa bis salamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman. Bukan wa bil islami was salamati. Bukan dengan Islam dan selamat, dengan selamat dan Islam. Selamat dulu baru Islam, aman dulu baru iman. Ni faham daripada doa Nabi inilah. Ulama kita kata al-amnu muqaddamu 'alal imani wassalamatu muqaddamu 'alal islami wal insanu qabla at-tadayyuni. Keamanan didahulukan di atas keimanan, kesejahteraan didahulukan di atas keislaman. Itu. Jadi sebab tu tanggungjawab menjaga keamanan ni, keamanan negara sangat besar. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Ulama kata, barang siapa yang buat khianat akan negaranya, maka buat khianat ia di atas agamanya. Karena kalau tanpa keamanan, kesejahteraan, bagaimana kita nak jaga iman, nak menegakkan Islam? Boleh? Kalau negara kita perai sekarang ni, boleh kita duduk gini, relax, santai, dengan kuliah, nunduk perai dulu, tong-dong letup, relax tuan-tuan, mengucap siap-siap. Kalau letem mati kita, matilah. Boleh? Kali tentu kita lari. Ambo lari dulu lagi dek. Lari dulu lagi. Maka nikmat keamanan besar untuk kita boleh jaga iman. Nikmat kesejahteraan sangat besar supaya kita boleh tegakkan Islam. Maka apa salahnya kita berdoa kalau nak masuk ni tahun Masihi? Boleh tak? Tak ada masalah. Hak tak bolehnya kita sambut tahun baru dengan gaya orang kafir. Hak tak boleh. Tu kan? Nabi Isa tu nabi kita juga. Bahkan Nabi hak akan turun pula melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir ni. Tu. Hak tak bolehnya kita ikut cara orang kafir dalam sambutan. Tu lagu mana? Capu tino jata dengan berkonsert situ, dengan budaya bebasnya, dengan buka aurat. Hak tu hak tak boleh. Ada pun kita nak berdoa. Kita nak muhasabah. Tak apa. Kita nak balik, orang panggil kumpul ke semangat hemah kita, azam yang baru, tahun yang baru. Tak ada masalah. Boleh. Tapi masalahnya sambut teh hak begini payahlah nak dapat sambut teh. Tak ramai manalah. Kalau hak galak ada konsert tina jatuh pakat duk kinja-kinja berjoget, tu ramailah sambut tehnya. Buat macam mana? Nabi SAW cerita dah, la tattabi'unna sanana man qablakum, pasti kalian akan mengikut sunnah-sunnah, cara-cara, tata kelola, kaifiat, ikutlah tata tertib, ikut boleh nak sebut apa, mereka yang sebelum daripada kamu. Shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhru dhabbi, sehingga kalau mereka masuk ke lubang dhab ni natah supaya bewok, tapi bukan bewok. Jangan duk kiah dengan bewok kita lama. Dhab ni binatang tu mirip dengan bewok, tapi halal dimakan. Ada pun bewok kita tak boleh. Itu bukan dhab tu. Lasalak tumuhu, pasti kalian akan ikut masuk juga dalam lubang itu. Sahabat tanya, Yahudi Nasara ke ya Rasulullah? Siapa lagi kalau buka tu? Tak memang.
walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak puas hati Yahudi Nasara ni sehingga mung tu akan ikut mereka. Itu dah. Jadi bukan kita nak balas dengan bukan Islam, bukan. Nah, Islam ni bukan agama buat musuh dengan berlainan agama, berlainan bangsa. Kena ingat situ dah. Cara Nabi meretah negara, Nabi tidak main soal agama, soal bangsa. Ingat, Nabi bila pergi ke Yathrib, jadi pemerintah di Yathrib, Nabi letak nama negara Nabi Madinatul Munawwarah. Bukan daulah Islamiyah, bukan daulah Arabiyah wal Quraisyiyah, bukan. Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu kalau terjemuh bahasa politik. Jangan terjemuh bandar yang bercerah cahaya. Itu terjemuh biharfin dia panggil. Madinah artinya negara maju. Mana? Nabi nak supaya warga negara Yathrib jadi insan mutamaddin, manusia yang membina peradaban, tamadun, kemajuan diri. Itu maksud. Dan Nabi menyatukan Aus dan Khazraj, Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansar dalam ukhuwah Islamiyah. Dan Nabi menyatukan yang bukan Islam dengan orang Islam dalam ukhuwah wataniyah, dipanggil saudara senegara, dalam piagam Madinah, wathiqah Madinah, dusturul Madinah. Nabi kata mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammadin innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi kata sesungguhnya orang Islam daripada Mekah yang berhijrah dan orang Islam asal pribumi Yathrib, Aus dan Khazraj, digelar dengan Ansar yang menolong Muhajirin, wal Yahudi, dan orang yang beragama Yahudi di kalangan Bani Israel. Ada banyak kabilahnya, etniknya. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani apa lagi? Bani Nadir, Bani Qainuqa, apa lagi? Tak ingat macam-macam jenis Nadir, jenis Bani pun banyak ada tu. Walahiqa bihim, dan siapa sahaja yang bersama di dalam Yathrib, di kalangan Nasrani Najran, di kalangan orang kafir yang belum lagi, orang Arab yang belum masuk Islam, tapi syaratnya wajahada ma'ahum, sama-sama mempertahankan Madinah, memajukan Madinah. Maka Nabi iktiraf innahum ummatun wahidatun min dunin nas, mereka itu satu nation, satu umat selain daripada manusia di negara-negara yang lain. Sebab tu lepas perang Ahzab, lepas perang Khandaq, Nabi perintah pergi perang dengan Yahudi Khaybar. Bukan sebab Yahudi dia, bukan sebab dia Yahudi, tapi sebab dia belok. Dia tidak ikut sama mempertahankan Madinah, bahkan bagi ruang pula supaya tentera Ahzab boleh menceroboh masuk dalam Madinah. Maka sebab tu lepas perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi kata jom kita pergi seria di Khaybar, Yahudi Khaybar. Sebab dia Yahudi kan? Okey. Yahudi lain okey. Tak ada masalah. Dalam Islam tidak diajar kita bermusuh kerana beza agama. Tak boleh. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana nas likulli ummatin 'amalahum. Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah dan sesembah mereka. Jangan caci maki. Syiar agama lain jangan caci maki. Jangan meremeh-remeh, jangan melekeh-lekeh, jangan menghina-hina. Jangan. Kita duduk dalam negara bersama dengan orang bukan muslim, ta'ayush ma'a ghairil muslim. Jangan. Sebab apa? Kalau kita tak mula caci maki agama dia, simbol agama dia, apa saja sesembahan dia, fayasubbullaha adwan bighairi ilmi, mereka akan mencaci maki Allah dari kerana permusuhan, rasa bermusuh tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Sudah. Tak boleh. Kena jaga mulut kita, tangan kita, jaga. Itu. Dan tak boleh kita buat musuh kerana beza bangsa. Tak boleh kan? Ya, kalau tengok ke Cina marah lalu ustaz. Apa? Sebab Cina mana boleh gitu, gila kau.
Ha? Saya tak boleh kalau keling langsung nak bunuh dia dulu. Hei, mana boleh gitu kata ni. Tak boleh. Islam tak ajar gitu. Bahkan Islam ajarnya kita kena kasih sayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu. Hei nasia, Tuhan kata, sesungguhnya kamilah buat kamu daripada tak ada pada ada tu, daripada laki-laki, seorang laki-laki perempuan, iaitu tu Adam nek Hawa. Tak ada siapa dia boleh mengaku tu Adam tu Melayu, atau tu Adam tu Arab, tu Adam tu Cina, boleh? Tak ada. Semuanya daripada tu Adam nek Hawa belaka. Tak ada satu bangsa boleh mengaku tu ada Jawa. Sudah dah tu dia. Jawa seru. Nah, tu ngalaminya kalau gitu. Tak boleh. Semua daripada tu ada nek Hawa. Tapi waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami yang ubah rupa-rupa kamu kepada pelbagai etnik, bangsa, zuriat, keturunan, kabilah. Hikmahnya apa? Tak macam tadi. Lamul ta'lilil hikmah dia panggil. Hikmahnya apa? Li ta'arafu, supaya kamu saling kenal. Apa hikmah kenal? Kenal dah beres, selesai kahwin kenal dah demo. Bukan itu. Ai li tahabbu, supaya kamu saling kenal. Bila kenal maka cinta. Itu tu Islam. Maka doa ajar kita balas beza tak boleh. Bangsa ni ialah satu ketentuan Allah yang tidak diberi ruang untuk kita pilih. Ada? Boleh kita pilih? Tak boleh. Beranak Melayu lahir Melayu, mati Melayu. Beranak Cina mati Cina, beranak Keling mati Keling, beranak Arab mati Arab, beranak Korea mati. Tak boleh. Tak boleh nak ubah. Tidak kata beranak mula Melayu, duduk kat 40 tahun rasa puas jadi Melayu. Tak sedap jadi Melayu ni, awak mata sepek Korea, nah, awak rambut depan tu hanya saya jadi Korea kan? Ya, mu bakar Melayu dekat mati Melayu situ lah jawabnya. Itu bangsa, ketentuan Allah tanpa diberi ruang untuk kita pilih. Ataupun adapun agama diberi ruang. Itu kan? Dan Allah tidak menghendaki semua jadi orang Islam, tidak. Ni payah sikit nak faham ni. Kalau tak mengaji ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, dia jadi bengong dulu kata kepedia pula ustaz duk syarah ni pening dah aku. Walaupun Allah suruh semua orang jadi Islam. Beza tu dah. Tuhan suruh semua orang jadi Islam, suruh. Tapi Tuhan nak tak semua orang Islam? Tidak. Dalil mana? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu nak, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Tak ada kena mugib dakwah lah, hei Nabi Muhammad. Senang Tuhan boleh buat semua mukmin habis licin atas muka bumi. Semua masjid, semua surah. Tak ada Kristian, Hindu, Buddha, tak ada. Tak ada kuil, ketik, tokong, tak ada. Semua masjid belaka. Semua surah belaka. Boleh? Tuhan nak buat boleh. Tak ada kena berdakwah betul tak lagu tu? Realiti kita tengok mata kita, semua masjid belaka. Tak ada gereja, tak ada. Tak ada ni. Tak ada gereja ni. Semua masjid belaka. Semua surah, semua orang Islam belaka. Gitu kan? Tak. Realitinya tidak begitu. Berarti Tuhan nak tak? Tuhan tak ambil. Itu dah. Maka jangan lebih pada Tuhan gitu. Lalu kat tepi gereja, aku nak bong kat gini. Jangan. Apa dia gitu? Bila lalu kat tepi kedai pak maksiat aku ni gerang ambil bong, petuk bong sini. Payah lu pak maksiat ni. Jangan. Lagi Tuhan tak nak. Apa mau nak lebih pada Tuhan? Gitu dah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tawassutiyah, tengah-tengah. Tidak tasyaddud, tidak ekstrim, dan tidak tasahul, tidak liberal. Bebas, sebebas-bebas, tidak. Tengah-tengah. Bila dah Tuhanmu sendiri tidak embuh, tidak nak, tak sih. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Adakah patut hai Nabi Muhammad nak mengerasi, memaksai di atas semua manusia supaya mereka tu jadi orang mukmin belaka? Istifham bermakna ingkari. Tak patut. Tu lagu tu dah. Memang sudah jadi sunnatullah Allah buat kita kepelbagaian. Plural dia panggil. Pelbagai. Ni, rambut nampak hitam semua. Bukan duk pala otak sama belaka for kita ni.
Kalau waktu mesyuarat agak, saya begini pendapat, saya lagu ni, saya apa kerah selok. Nah, aku tua jadi denyuk mana sol, nak ambil dia tu ni. Lain-lain. Jadi kepelbagaian perbezaan tu sunnatullah, biasa. Tapi kita kena saling tolak ansur, hormat menghormati, jaga orang panggil sentimen, jangan sampai orang panggil apa, membuat provokasi atau kita mudah diprovokasi. Dua, jangan kita memprovok dan jangan kita mudah terprovok. Ni ni payah orang Islam ni, mudah terprovok dan mudah memprovok. Sudah. Tu nabi ni yang turun wahyu di atas nabi, tahu siapa munafik dalam Madinah ni. Siapa munafik? Presidennya Abdullah bin Ubay bin Salul, timbalan presiden siapa dengan bendahari SU Agung habis dengan JK dia. Tu nabi tahu lah ke? Tapi nabi pergi bunuh tak? Nabi kita tembak tak? Tak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah minta izin, ya Rasulullah, istazin li, bagi izin kepada aku. Siapa munafik? Esok janji settle, kasih settle itu orang. Selesai. Nabi kata, ya Umar, ma hadza ya Umar? Apa ni? Mu nak buat apa ni? Ma fa'alta ya Umar? Apa mu nak buat ni ya Umar? Nanti kata orang kafir musyrik, unzur ila Muhammad, tengok pada Muhammad. Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Muhammad ni teruk, dengar orang mengucap 2 kalimah syahadat, pun dia bunuh lagi. Sudah. Rasak tak suratul Islam? Rasak. Gambaran Islam tu jadi rasak. Kita kena jaga gambaran Islam, suratul Islam, citra Islam yang sebenar. Tu. Tapi tak, kita sekarang ni lebih daripada Muhammad dah jadi. Dah izin ya dah. Bismillah. Fofok munafik belaka tu ustaz. Laju molek dia. Ni fofok munafik belaka ni. Jangan. Bila wahyu tu orang atasmu, Jibril maya, ya orang tu munafik, orang munafik. Tapi dia bohong, dia mungkin janji, dia khianat amanah. Itu tanda munafik. Nabi raya supaya kita jangan bersifat. Bukan hakikat munafik, bukan. Kerana hakikat munafik itu kafir. Izhar Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Itu dia panggil munafik. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan pada batin hatinya kekufuran. Bila kita kata pada saudara kita puak-puak munafik, kalau dia tidak munafik, munafik itu takut klik kita. La yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bin nifaqi illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang melontarkan pada saudara dia tuduhan kufur atau nifak, munafik. Kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka kembali tuduhan itu kepada diri dia. Tu. Maka kita nak jaga-jaga. Dulu alim ulama dulu berdakwah untuk meramaikan orang bukan Islam masuk Islam. Kita lah ni terbalik. Hak Islam dah kita kafir-kafirkan. Kita balik lagu tu. Maka sebab tu pertama sekali Allah Ta'ala sebut orang yang berjaya ni ialah orang mukmin. Bukan orang semaya dulu, bukan orang berzakat dulu. Iman dia kena sah dulu, mengikut manhaj, disiplin, akidah, pegangan, mu'taqadat, benda yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana ayat yang baca tadi, qad aflahal mu'minun. Awal-awal surah Mukminun Allah Ta'ala kata qad, sesungguhnya, aflaha, benar-benar berjaya orang yang sah imannya dan imannya sempurna. Karena iman tu ialah
Ra's, apa dia panggil ra'su malid-din, dia panggil kepala modal dalam agama. Kalau tak ada modal nak nego lagu mana? Itu kan? Cuba tengok. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang mukmin, mun nak dak aku ayat kau fakmu, aku tunjuk kau fakmu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab api neraka Tuhan yang amat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Iman dulu. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Baru berjihad. Iman tu kena sah. Nah, ini. Nah, nak memaknai tahun baru kita sebagai muslim, iman kita dulu. Nah, biar benar-benar mengikut ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Kalau tak mengikut ahlus sunnah wal jamaah, maka iman juga, tapi bimbangnya takut sesat. Wal'iyazubillah kalau kufur. Kufur. Karena tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur tentu sesat. Sekarang ni ramai mana anak muda kita. Kita tak tahu, terkejut, rupa-rupa duk ikut ajaran sesat. Bila tahu, bila putus cinta baru baru tahu rupa-rupa ikut ajaran sesat. Baru bongkar sendiri dalam Facebook ke apa. Loh, lagu ni punya anak muda lah ni. Macam mana dia duk faham agama? Macam mana dia mengaji agama lagu tu? Dia cari agama dia macam mana ni? Ni bahaya. Maka sebab tu pertama sekali perkara kita kena sah ialah iman. Barulah allazina hum fi salatihim khashi'un. Baru semaya. Kalau semaya tu Nabi kata as-salatu imaduddin, semaya tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan semaya dia mendirikan agama, siapa meninggalkan sembahyang maka dia meruntuhkan agama. Kalau sembahyang tu tiang agama, iman tu tanah bagi agama. As-salatu imaduddin wal imanu watanuddin. Gitu. Iman tu ialah tanah air agama, tanah agama. Tiang ni boleh kita nak pacak ikut suka hati kita, nak buat rumah, boleh? Jumpa tanah padang luar atau boleh buat rumah banglo saya ni. Pakai bacok pergi piling ke apa, pergi buat naik konkrit. Boleh. Siap seperti rumah, mari kerajaan putus. Apa? Menceroboh tanah kerajaan. Tak ada hijau itu. Semaya bukan hitam dahi, berapi. Berapi dahi ni. Jadi supaya saya sanggoku. Kuatnya semaya itu ni. Hebatnya ibadat. Tapi kalau imannya tidak sah, hak kita dibimbing. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia kata dapat pahala banyak, kami jadikan debu berterbangan. Wa khasira hunalikal mubtilun. Maka rugilah sekalian orang-orang yang membatalkan amal dia. Batal dengan sebab apa? Sebab iman tak sah. Gi pacok dia tu tidak di tanah dia. Cuba tengok. Barulah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang sempurna iman dia mengikut betul-betul ahli sunnah wal jamaah, maka dengan perkara yang lara melalaikan dia berpaling. Dia berpaling apa? Berpaling hati, berpaling tubuh, dua-dua sekali kalau boleh. Tapi kalau orang panggil dia ni kuat, dia berpaling hati saja, tubuh dia masuk. Tu orang kuat. Payahlah saya gitu. Bukan cara salah lah. Hamba tak boleh. Takut pergi disco, pakai subah-subah cabut habis dah tu ni. Bukan dia, bukan martabat kita situ. Kita nak berpaling daripada melara ni kena berpaling hati dan tubuh sekali. Tu. Tapi kalau orang yang hebat makamnya, hati dia berpaling, tubuh dia masih bercampur. Seperti apa kita kata, ikan duduk dalam air masing. Hebat tak? Hebat. Kita makan ikan hak kita ikat dia air laut tu kan? Masing tak daging dia? Masih pas daging lah. Mau menaduk air laut ni berapa tahun ni sampai masih pas daging. Tak.
Walaupun dia duduk dalam masing, tapi tak bercampur masing dia. Payah nak jadi ikan ni. Banyaknya. Sudahlah. Nak jadi supaya nila apa kan nila. Oh habis. Dia bang busuk mangas lah dah. Barulah wallazinahum lizakati fa'ilun. Barulah zakat dia keluar. Iman tu dulu awal-awal. Hak lain tu ialah cabang-cabang daripada keimanan yang sah dan akidah yang sahihah. Itu. Maka kerana itu untuk tahun baru kita yang kita nak hadap, walaupun tahun baru ni tahun baru Masihi, tak ada masalah. Kita boleh ukur umur kita dengan tahun Masihi pun tak apa. Ukur umur dengan tahun Hijrah pun tidak mengapa. Kenapa? Kerana tahun dalam setahun ni memang Allah Ta'ala jadi sunnah dah. Walau tahun Masihi ke, tahun Hijrah ke, tahun Gajah ke, tahun Kelenda Cina ke, berapa, cuba pergi kuat kajian. Semuanya sepakat setahun 12 bulan. Tuhan sendiri sebut gitu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tuhan sudah tetap dah bahawasanya bulan hak Tuhan buat dalam setahun 12. Pergi cari kalender mana? Masihi ke, Hijri ke, tahun gapo, Cina gapo, 12. Ini telah Tuhan tetap, ketetapan Tuhan. Nah, hikmah iktibar daripada tahun ni ialah sebenarnya kita kena muhasabah bahawasanya umur kita semakin pendek gitu, bukan semakin panjang. Tanya umur pak cik berapa? 90, 95 dah, Masya Allah panjang umur pak cik. Salah tu. Semakin pendek umur, ya saat kita keluar daripada perut mak kita tu sebenarnya kita ni semakin pendek umur. Sebab kita semakin dekat dengan mati. Nah, kita semakin dekat dengan mati. Kullu atin qaribun, tiap-tiap yang mendatangi itu semakin dekat. Cuma kita tak tahu bila mati, sebab tu rasa makin jauh. Lambat lagi, mudah lagi, boh. Segar lagi. Jika mau mati untuk orang sakit, hak segar mana mati. Sehat molek-molek, tak ada apa-apa, balik tengok industri ngangok, sudah mati atas sofa situ. Bini gua masuk tidur, pakai duk ngangok dengan industri situ ya. Nah, ada. Tu ma'uzubillah min zalik, kita takut gitu. Sebab tu hak comelnya mati sakit tu bagus. Kita takut sakit. Sebab tu kalau kita sakit kan, ya Allah, gitu. Kalau sakit, kalau tak ada duit barulah ya Allah, baru ya Allah. Kalau kaya, sehat, ada ya Allah. Tak ada lah berjalan akak dada begini muka sehat. Tak duit pun berkepuk dalam poket. Tak kiri kanan, tak paling dah. Bila kita tu sehat, kaya, banyak duit, tak ada rasa berajak. Gitu kita manusia ni. Kalla innal insana layat ar-ra'ahu staghna. Sebenar Tuhan kata manusia tu teruk pelampau. Bila dia lihat seperti orang yang tak berhajat apa-apa. Mana kaya, sehat, kaya, ada duit ke apa, menelai lah. Sebaliknya kalau tak ada duit, miskin, sakit, barulah jalan pun tunduk tengok kau orang. Ya Allah, bagilah orang tu belanja aku nasi khabu. Baru ya Allah. Sakit di atas katil, ya Allah tolonglah, baru ya Allah. Maka sebab tu kalau kita ditimpa sakit, susah dan sebagainya, itu lebih digemari oleh orang-orang yang nak jadi hamba kepada Allah, waliyun min auliyaillah. Bawa sebab dengan sebab tu hatinya tak putus ingat ke Tuhan. Kan kita kalau ada hajat ke apa, ya Allah tolonglah ya Allah, ya Allah, baru ya Allah. Kalau tak ada hajat ada ya Allah, tak ada ya Allah, ya apa, ya diri sendiri je lah ada tu. Ya saya, ya hebat, ya tu lagu tu. Jadi Kak Kusmila lah. Nah, mudah-mudahan tahu baru kita nak masuk ni. Tu kalau kira-kira tu boleh lagi tu sampai 2 jam 3 jam boleh. Tapi takut amo sore duduk sini sini. Saya mau klik habis tidur. Mudah-mudahan tahun baru kita nak masuk, walaupun tahun Masihi, kita berdoa dengan Allah Taala. Ya Allah, berilah aku ketenangan jiwa ko, panjang umur ko, berkah umur ko,
ataupun keimanannya mantap ke, cari guru yang benar-benar mursyid ke, ikutlah doa. Nak masuk tahun yang baru, kita isikan dengan doa, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, dan minta supaya kita dimatikan oleh Allah di dalam iman dan Islam. Sebab hak itulah hak paling tujuan kita doa amal ibadat taat. Tak ada benda lain dah. Kita duk semaya bayar puasa roha sedekah gapo ni, gapo hak kita nak mati dalam iman Islam. Kalau mati kafir tak ada gapo hak kita duk buat ni, habis sia-sia bodoh gitu. Naknya kita mati dalam iman dan Islam. Iman kita tak cabut. Bila iman tak cabut, maka kita kekal di dalam Islam. Jangan hanya rupa seperti Islam. Semaya mayak, mandi kapal gapo di tanah perkuburan Islamnya ditanam. Tetapi setelah mana ditanam, mayat kita hak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Tandanya kufur di sisi Allah Ta'ala. Bukan kita tanya man rabbuka, tak boleh nak jawab. Sebab tidak ma'rifatullah ketika mana hidup di dunia. Tak kenal Tuhan ketika mana hidup di dunia. Dia bukan boleh jawab dengan apa tu. Man rabbuka, walau soalan dengan jawab apa bocor siap-siap dah. Man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi, wa ma imamuka al-Qur'anu imami, wa ma dinuka Islamu dini, wa man ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Pupu baca. Apa? Atau mana mak tak mari semaya dah ni? Tak ada kena semaya. Apa hak ni? Selesai soalan. Abahmu ayat ke dia. Dia bukan boleh jawab dengan apa. Dia jawab dengan intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mu tolong ngaji, mu tolong amal agama Allah, Allah tolongmu. Allah tetapkan, kukuhkan, teguhkan prinsipmu, jawapanmu, lidahmu untuk jawab dalam kubur. Cerah ketika mana kita mati, cerahlah masa depan kita, wawasan kita akhirat. Dan gitu dah. Orang mukmin ni wawasan dia bukan 20-20, lepas 20-20 je. Wawasan kita tembus sampai ke syurga, sampai ke akhirat. Itu wawasan kita. Kalau gelap ketika mati, su'il khatimah, habislah. Wala iyadzubillah lah. Takut gelap habis. Tapi kalau iman tu ada, walaupun sebesar zarah, sah akidah sahihah. Imannya sah walau sebesar zarah, iman i'tiqadi itu ada. Takdir kalau wala iyazubillah Tuhan tak ampun dosa kita, tetap ada cerah di hujung syurga. Tapi kalau iman pun tak sah, cabut iman daripada diri, wala iyazubillah, takut kekal dalam api neraka. Nak cabut iman ni mudah aja. Mengajilah ilmu akidah, mengajilah apa yang ulama tulis dalam kitab, perkara yang boleh membawa murtad diri seorang. Antara lain kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Itu satu kitab duk cara perkara-perkara hak boleh menyebabkan tanggal iman kita. Tanggal iman kufur, walaupun IC tulis Islam, kufur di sisi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat, terutama kepada diri hamba yang bercakap, yang kedua kepada mustami'in, mustami'in para pendengar, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang kita dengar, supaya tidak jadi orang panggil ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. La ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.